Hai semua, hari ini saya ingin membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan program sekolah selamat yang akan menjalankan di Sekolah Rendah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Untuk pengetahuan, program sekolah selamat adalah satu inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, harmoni dan menyokong kesejahteraan pelajar, kaki tangan serta komuniti di sekolah. Program ini dilaksanakan berdasarkan keperluan untuk memastikan keselamatan fizikal dan emosi pelajar dan staf. Aspek keselamatan ini termasuklah keselamatan di dalam dan luar bilik ajar, pencegahan buli, kecemasan kesihatan dan sokongan psikososial. Seperti kita mengetahui, keselamatan di sekolah merupakan satu aspek penting dalam memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan bebas daripada ancaman. Di Malaysia, isu keselamatan pelajar di sekolah semakin mendapat perhatian, terutamanya dengan kejadian buli, kebarakan, bencana alam serta situasi kecemasan lain yang boleh menjejaskan kesejahteraan pelajar dan kaki tangan sekolah. Beberapa kajian menunjukkan bahawa persekitaran sekolah yang tidak selamat boleh mengganggu perkembangan fizikal, mental dan emosi pelajar. Tambahan pula, sekolah yang selamat turut menyumbang kepada pembentukan generasi yang sihat, bertanggungjawab dan berdisiplin tinggi. Program sekolah selamat dirangka sebagai satu inisiatif untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan di sekolah serta untuk memperkenalkan langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko keselamatan. Program ini bertujuan untuk menyemai budaya keselamatan dalam kalangan warga sekolah, termasuklah pelajar, guru, kaki tangan sokongan serta ibu bapa dan komuniti sekeliling. Antara fokus utama program ini adalah untuk membina kemahiran pengurusan risiko, mewujudkan suasana bebas buli serta menyediakan panduan bagi tindakan kecemasan yang betul. Melalui program sekolah selamat, sekolah diharap dapat menjadi sebuah tempat yang bukan sahaja selamat dari segi fizikal, tetapi juga menyokong kesejahteraan emosi dan mental setiap individu. Dengan sokongan daripada berbagai pihak, program ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam membina sekolah sebagai tempat yang sejahtera untuk mengembangkan diri pelajar serta mewujudkan suasana yang harmonis dan aman dalam komuniti sekolah. Okey, seterusnya saya akan bentangkan berkaitan kertas kerja ini, iaitu objektif program. Kita lihat yang pertama, meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan di sekolah bagi semua pihak termasuk pelajar, guru dan ibu bapa. Dengan meningkatkan kesedaran ini, semua pihak akan lebih peka terhadap risiko-risiko yang mungkin berlaku dan mereka akan berusaha untuk mengurangkan risikonya. Dan yang kedua, kita lihat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bebas daripada ancaman fizikal dan mental. Persekitaran yang bebas daripada ancaman fizikal dan mental adalah sangat penting bagi mereka memastikan pelajar dapat memberi tumpuannya sepenuhnya kepada pembelajaran mereka kerana murid-murid akan merasa selamat dan tenang untuk menerima ilmu. Okay, yang seterusnya, meningkatkan kemahiran pengurusan risiko dalam kalangan warga sekolah. Kemahiran pengurusan risiko ini membolehkan warga sekolah mengenal pasti dan menganalisis tentang risiko sebelum ia menjadi masalah yang lebih besar lagi. Okay, yang seterusnya, menyediakan garis panduan dan panduan kecemasan yang jelas untuk semua pihak. Dengan ada panduan yang mudah difahami dan ini memudahkan mereka, iaitu setiap warga sekolah dapat bertindak balas dengan cepat dan berkesan bagi mengurangkan risiko kecederaan semasa kecemasan. Okay, seterusnya saya akan mentangkan tentang tanggungjawab dan accountability, iaitu kita lihat yang pertama, pentadbir dan guru sebagai pihak yang bertanggungjawab.
Di sini bermaksud mereka perlu menyediakan peraturan keselamatan yang ketat dan mereka perlu sentiasa mengawasi pergerakan pelajar dalam sekolah, dan ini dapat mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan semua pihak bersedia dalam situasi kecemasan. So, yang kedua, penlibatan pelajar dalam keselamatan diri. Pelajar digalakkan untuk mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan dan juga melaporkan sebarang tingkah laku berisiko yang mungkin boleh membahayakan diri sendiri. Dan yang ketiga, pendidikan keselamatan dalam kalangan pelajar, iaitu guru dan pentadbir juga bertanggungjawab dalam mendidik murid tentang kepentingan menjaga keselamatan, iaitu menekankan kepada pelajar bagaimana mereka memupuk budaya keselamatan, iaitu baik di dalam maupun di luar kawasan sekolah. Yang seterusnya, yang terakhir, iaitu penlibatan komuniti dan agensi keselamatan. Komuniti seperti agensi keselamatan tempatan seperti bomber dan polis boleh memainkan peranan aktif dengan kerjasama bersama pihak sekolah, iaitu mereka boleh terlibat dalam menganjurkan aktiviti keselamatan seperti program keselamatan bahaya atau latihan kecemasan. Dengan ini dapat mengeratkan hubungan komuniti dengan sekolah dan juga meningkatkan tahap keselamatan secara menyeluruh. Okey, seterusnya adalah pengurusan krisis dalam pendidikan keselamatan. Okey, mari kita lihat. Ia adalah merupakan satu aspek penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan murid, guru dan semua warga sekolah. Pengurusan ini merangkumi beberapa langkah dan prosedur untuk menangani sebarang situasi kecemasan yang berpotensi berlaku. Okay, mari kita lihat yang pertama, prosedur kecemasan. Mari kita lihat loceng amaran. Panggilan kecemasan perlu dilakukan secara tepat untuk memastikan semua orang tahu terdapat keadaan bahaya. Yang kedua, arahan evakuasi. Guru dan staf perlu mengetahui laluan kecemasan dan tempat berkumpul. Yang ketiga, langkah penyelamatan. Prosedur ini melibatkan tindakan keselamatan tertentu seperti membantu pelajar yang cedera atau memberikan arahan kepada pelajar untuk keluar dengan selamat. Yang kedua, kesediaan kecemasan. Latihan kecemasan. Latihan seperti fire drill perlu dilakukan setiap 6 bulan atau lebih kerap agar semua warga sekolah bersedia. Yang kedua, peralatan kecemasan. Setiap sekolah perlu mempunyai kit kecemasan, pemadam api dan alat komunikasi seperti walkie-talkie atau siren kecemasan. Dan yang ketiga, latihan keselamatan. Guru dan kaki tangan perlu dilatih untuk mengendalikan situasi kecemasan dengan tenang dan berkesan. Seterusnya, kebakaran. Evakuasi segera. Ini murid dan guru perlu diarahkan keluar melalui laluan kecemasan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, bagi kebakaran, kita perlu melalui alat pemadam api, iaitu setiap zon di sekolah perlu ada alat pemadam api dan guru perlu tahu cara menggunakannya jika perlu. Dan yang ketiga, pengesanan asap. Sistem pengesan asap yang baik dapat memberi amaran awal untuk mengelakkan bahaya yang lebih besar. Seterusnya, komunikasi dengan pihak berkuasa. Yang pertama, hubungan dengan bomber dan polis. Ini sekolah perlu ada talian tetap atau senarai nombor untuk dihubungi dengan cepat. Yang kedua, maklumkan ibu bapa. Pentadbiran sekolah harus segera memaklumkan ibu bapa mengenai status keselamatan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, aplikasi kecemasan. Penggunaan aplikasi atau sistem pesanan yang membolehkan komunikasi cepat kepada ibu bapa dan pihak berkuasa boleh dipertimbangkan. Seterusnya, carta alih pergerakan semasa kecemasan. Kita lihat yang pertama adalah semasa loceng
amaran dihidupkan, semua warga sekolah dengar loceng amaran. Dan seterusnya, kumpulkan murid di tempat berkumpul kelas. Dan yang ketiga, arahan evakuasi dari guru atau ketua staf. Dan yang keempat, pergerakan ke laluan evakuasi. Yang seterusnya, pelajar dan kaki tangan perlu berkumpul di titik perhimpunan. Seterusnya, pengiraan kehadiran pelajar dan kaki tangan. Seterusnya, laporan kepada pengurusan sekolah. Dan yang terakhir, tunggu arahan selanjutnya dari pihak berkuasa. Ini adalah carta alih yang perlu digunakan semasa kecemasan. Seterusnya, pemantauan dan penambahbaikan. Itu yang pertama, audit tahunan. Sekolah perlu menjalankan audit keselamatan secara berkala untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dalam sistem. Dan yang kedua, maklum balas latihan. Mengumpulkan maklum balas daripada guru, pelajar dan kaki tangan untuk menambah baik prosedur kecemasan. Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur, iaitu pastikan laluan evakuasi sentiasa jelas, peralatan kecemasan diselenggarakan dan pelan kecemasan sentiasa dikemas kini mengikut situasi semasa. Seterusnya akan diteruskan dengan tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan belajar. Yang pertama adalah dari segi pentadbir sekolah, iaitu pengetua dan pengurusan sekolah. Yang pertama sekali adalah mewujudkan polisi keselamatan sekolah. Pihak pentadbir boleh menyediakan garis panduan keselamatan yang komprehensif merangkumi aspek fizikal dan psikologi. Ini termasuk peraturan, prosedur, kecemasan dan protokol bagi situasi yang berisiko tinggi. Yang kedua adalah menyediakan sumber dan kemudahan keselamatan. Pihak pentadbir juga boleh menyediakan kemudahan seperti CCTV, penggera kebakaran, pagar keselamatan dan kemudahan lampu untuk kawasan yang kurang pencahayaan. Yang ketiga adalah penyeliaan dan pemantauan berkala. Pihak sekolah boleh melakukan pemeriksaan berkala ke atas kemudahan keselamatan serta kawasan sekitar sekolah untuk mengenal pasti potensi risiko di persekitaran sekolah. Yang keempat adalah latihan secara berkala. Pihak sekolah boleh mengadakan latihan simulasi kecemasan seperti kebakaran atau pemindahan bagi memastikan semua pelajar dan kaki tangan tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi kecemasan. Seterusnya adalah dari sudut guru dan staf sekolah. Pertama sekali adalah pengawasan harian. Guru dan staf sekolah boleh mengawasi pelajar semasa aktiviti dalam kelas, di batang permainan serta semasa waktu rehat untuk mengelakkan tingkah laku yang boleh membahayakan kepada pelajar. Yang kedua adalah peranan sebagai pengajar keselamatan. Guru bertanggungjawab sebagai mengajar pelajar tentang pentingnya keselamatan, peraturan yang perlu dipatuhi serta bagaimana untuk menjaga keselamatan diri. Yang ketiga adalah penjagaan rekod keselamatan. Pihak guru dan staf boleh mencatat dan melaporkan sebarang insiden berkaitan keselamatan pelajar kepada pihak pengurusan untuk mengambilkan tindakan yang lanjut. Yang akhir adalah peranan dalam krisis. Guru perlu terlatih dalam mengenal pasti risiko, memberikan arahan kecemasan dan memastikan keselamatan belajar jika berlaku kejadian yang tidak diingini. Yang ketiga adalah dari sudut belajar. Pertama sekali adalah mematuhi peraturan keselamatan. Pelajar perlu memahami dan mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, mereka juga perlu mengamalkan tingkah laku selamat. Contohnya, mengelakkan daripada melakukan aktiviti bahaya yang boleh mencederakan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah melaporkan insiden berbahaya kepada pihak sekolah atau guru.
Jika pelajar terlihat situasi berbahaya atau mengalami gangguan, pelajar perlu tahu prosedur untuk melaporkan kejadian kepada guru atau kaki tangan yang berkenaan. Seterusnya akan diteruskan dengan tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan pelajar. Yang pertama adalah dari segi pentadbir sekolah, iaitu pengetua dan pengurusan sekolah. Yang pertama sekali adalah mewujudkan polisi keselamatan sekolah. Pihak pentadbir boleh menyediakan garis panduan keselamatan yang komprehensif merangkumi aspek fizikal dan psikologi. Ini termasuk peraturan, prosedur, kecemasan dan protokol bagi situasi yang berisiko tinggi. Yang kedua adalah menyediakan sumber dan kemudahan keselamatan. Pihak pentadbir juga boleh menyediakan kemudahan seperti CCTV, penggera kebakaran, pagar keselamatan dan kemudahan lampu untuk kawasan yang kurang pencahayaan. Yang ketiga adalah penyediaan dan pemantauan berkala. Pihak sekolah boleh melakukan pemeriksaan berkala ke atas kemudahan keselamatan serta kawasan sekitar sekolah untuk mengenal pasti potensi risiko di persekitaran sekolah. Yang keempat adalah latihan secara berkala. Pihak sekolah boleh mengadakan latihan simulasi kecemasan seperti kebakaran atau pemindahan bagi memastikan semua pelajar dan kaki tangan tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi kecemasan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.